kita masih anggap lagi Dominic ni sebagai orang luar. Dia katakan semua harga barang akan turun, minyak akan turun, tetapi tak nampak. Mereka perlu ambil iktibar bahawa gerakan ini cuba menjadi abang besar. Ramasamy tu kata itu Maharaja yang diadakan. I nak tanya siapa itu Maharaja daripada DAP. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Allahu Akbar. Tiba-tiba jadi fenomena, tiba-tiba jadi viral, tiba-tiba jadi kecoh, tiba-tiba jadi sebutan dan tumpuan. Hari ini saya hari terakhir di bumi Pulau Pinang, dan hari ini saya memilih, memang tak boleh tak pilih, sebab ini kerusi yang tiba-tiba disebut-sebut di seluruh negara, menjadi tumpuan dan menjadi perbualan kerana ada isu yang sedang hangat diperkatakan di sini. Di mana kita? Di Dun Bayan Lepas. Yang mana di sini semua tahu kot yang mana sedang sibuk diperkatakan tentang isu yang mana calon dari PN iaitu Datuk Dr. Dominic Lau yang dikatakan disekat untuk memasuki satu program bersama dengan Presiden PAS baru-baru ini, dan kebetulannya pula memang katanya agak banyak isu yang diperkatakan kerana beliau mengambil diletak di kerusi yang menjadi harapan untuk PAS di sini. Tapi tak apa, bukanlah saya untuk berbicara. Saya lebih sedia untuk kita bawa kedua-duanya. Kita bawa calon dari PH dan juga calon dari PN sendiri, untuk mereka sendiri menyampaikan apakah sebenarnya yang mereka rasakan, adakah ini satu kemampuan ataupun kelebihan ataupun mungkin kelemahan yang akan memberi kesan dalam kempen mereka dalam tempoh PRN kali ini. Dan sekarang saya bersama dengan calon penyandangnya, iaitu Tuan Azrul Mahathir Aziz. Nak panggil YB pun dah habis YB dah. So panggil Tuan lah, no? Yang bekerja. Yang bekerja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat? Alhamdulillah. Seadanya lah. Sibuk? Memang sibuk. Memang sibuk. Tak sibuk jangan tanding. Betul. Kalau duduk rumah kita tak leher kan? Yalah. Okey, baik. So, seperti tadi apa saya telah pun mukadimahkan, situasi di Dun Bayan Lepas ni seronok nak dilihat. Dia sebenarnya seronok kenapa? Seronok kerana bukan sekadar penyertaan Dominic Lau di kursi ini, yang mana ia kursi yang tradisi yang PAS sebagai calonnya. Tapi yang menarik juga kerana sebenarnya kursi ini bukanlah kursi yang begitu selesa sangat kepada PAS pun sebenarnya. Kalau merujuk kepada data-data yang ada dalam PRU 14, PRU 15, walaupun PAS pernah mencabarlah untuk mengurangkan majoriti UMNO dan juga PH di sini. So kenapa kursi ini jadi tumpuan? Sedangkan sebenarnya bukanlah kursi yang sebenarnya kursi selesa pun bagi mereka. So tak apa, nanti kita tunggu jawapan daripada bekas YB sini sendiri ataupun penyandang di sini, lawannya yang mana semua kenal, Datuk Dr. Dominic Lau. Ya, apa khabar? Tokoh dalam politik di Penang juga, dan juga orang besar kerana selain daripada pengurusi gerakan, juga Timbalan Presiden untuk Perikatan Nasional. Sampaikan Azrul tadi kata dia terpaksa meletakkan dirinya sebagai underdog. Ya, dia kata tiba-tiba I tak setuju dia. dia kata sebab tiba-tiba Bayan Lepas ni didatangi oleh pelbagai golongan. Pertamanya bila kata presiden sendiri bertanding, dia kata macam alamak, dia sekadar incumbent kan, dia YB. Ya, dia YB penyandang. YB. So takkanlah sebagai underdog kan. Okey, alright. So sihat. Okey, alhamdulillah. Oh, okey. Sihat. Seperti biasa, kita bagi 5 soalan, dan setiap soalan tidak boleh melebihi 2 minit. Dominic tadi kami dah jadi macam belagar dah. 2 minit jadi 2 minit. Bukan Dominic, 2 minit. Orang pernah panggil 2 minit. Bunyi lebih kurang sama ni. Okey. Dan kalau jam berbunyi tak boleh sambung walaupun sepatah perkataan pun. To be fair. Okey. Jom kita dengar apakah komennya. Baik. Tuan, merujuk kepada situasi tadi, dengan angka-angka yang dilihat, data yang ada sebenarnya tuan-tuan, pada PRU ke-14 sebenarnya Tuan Azrul kita ni telah menang dengan majoriti 5,000 lebih, 5,245. Manakala PAS berurusi Zarina Shinta hanya mendapat 2,000 lebih undi. Tak dapat pun satu angka yang besar pun sebenarnya.
Malah sebenarnya persaingan lebih hebat juga berlaku menerusi Cikgu Rusli Hashim dari BN yang lebih besar undinya berbanding dengan undi Zarina. Tetapi situasi yang berlaku sebaliknya dalam PRU 15 di Parlimen Balik Pulau, yang mana jika PRU 14 Parlimen Balik Pulau ini dimenangi dengan majoriti 6464. Oh, nak cantik nombor ni, jangan beli oleh Muhammad Bakhtiar Wancik 6,464. Tapi PRU 15 Bakhtiar menang, tetapi hanya menang dengan majoriti 1582. Yang mana ketika ini nampak PN tiba-tiba mendapat satu undi yang besar, iaitu 22,982 undi. Besar sebenarnya, dan lebih besar daripada undi yang UMNO dapat. Okey, ini angkanya. Jadi kalau merujuk kepada angka-angka ini, apakah yang tuan rasa potensi ataupun peluang yang ada pada amanah jika merujuk kepada angka-angka PRU 14 dan juga PRU 15 Parlimen Dun Balik Pulau? 2 minit lagi sekarang. Okay, terima kasih kepada sahabat saya. Kebetulan nama sama, Azrul. Saya pun Azrul juga. Okay, saya teruskan ulasan saya. Sebenarnya kita ni Parlimen Balik Pulau kan? Parlimen Balik Pulau. Okey, sebenarnya Dun Balik Lepas adalah dalam satu list daripada 15 kawasan Melayu yang PN kata mereka boleh bagi hijau semua. Ya, termasuk sini. Termasuk di sinilah. Jadi kita lihat, memang kita ambil serius ancaman tersebut. Namun kalau berdasarkan pada keputusan pilihan raya yang lepas pada PRU 14, jika PAS bertanding hanya dapat sekitar tak sampai 3,000 pun. Dan keyakinan Perikatan Nasional ini apabila pada PRU yang ke-15 Datuk Bakhtiar hanya menang majoriti lebih 200 sahaja, lebih sikit 200, dan mungkin sebab itulah yang mana masa PRU 15? PRU Parlimen, tapi di Dun ini menang lebih 200 je. 200 lebih sahaja. Jadi atas fikiran itu, saudara Presiden Gerakan Dr. Dominic, dia buat kira-kira kot, dan dia rasa boleh ambil bayar lepas inilah. Namun demikian, bagi kami di sini, kita di bayar lepas, dia suasananya berbeza. Dan saya amat mengalu-alukan kehadiran Presiden Gerakan di sini. Kita pun tunggu-tunggu 12 hari bulan, apa nak jadi. 12 hari bulan 8. Sebab bagi kami di bayar lepas ni, terutama kampung-kampung Melayu, kita tak anggap calon ini adalah calon Perikatan Nasional. Kita anggap calon yang dah hadir ini adalah calon gerakan. Berdasarkan pada situasi semasa lah. Rakan-rakan saya daripada PAS masih lagi boykot, dan kita masih anggap lagi Dominic ini sebagai orang luar, orang di luar parti Perikatan, dan juga orang luar daripada kawasan ini. Jadi perkiraan habis dah. Tak ada. Itulah dia. Jam bangun tidur. Itu dia punya getir dia. Kita tak bagi chance langsung walaupun sekali. Okey. Datuk Seri melihat, jika kita lihat kepada figures itu, nampak walaupun PH kurang majoriti berbanding PRU 14 dalam Parlimen Balik Pulau, tetapi kuasa mereka masih ada, masih kuat di sini. So apa yang Datuk boleh komen tentang potensi ataupun tentang angka itu sendiri? Adakah ia masih lagi relevan untuk kita pakai sebagai penanda aras kepada siapa yang akan berkuasa dalam PRN kali ini? Dominic. Saya nak katakan angka ini seperti yang katakan, sokongan kepada Perikatan Nasional sudah meningkat dan bertambah baik. Oleh itu kita akan teruslah, kerana dia memang incumbent DAP Kerajaan Pakatan Harapan. Oleh itu saya katakan kita akan berusaha, tetapi kita ada keyakinan yang besar kerana ada masalah-masalah yang aduan banyak mengenai kerajaan DAP yang mereka penduduk pengundi tidak memuaskan. Dan saya ada keyakinan Perikatan Nasional kali ini bayang lepas kita akan mencapai prestasi yang lebih baik daripada PRU yang ke-15. Dari segi angka itu adakah masih lagi relevan nak dianggap sebagai memang relevan, tapi seperti yang katakan, sokongan itu sudah meningkat. Dia akan bukan kekal saja, dia akan meningkat lebih lagi.
Oleh itu kita ada keyakinan lah kita kali ini boleh menang dalam bayang lepas. Tapi time tu masa PRU 15 meskipun peningkatan undi terhadap PN berlaku di Parlimen Balik Pulau, tetapi untuk DUN bayang lepas sahaja sebenarnya Azrul kehilangan banyak undi majoriti. Ya. Majoritinya berkurang berbanding dengan PRU 14 kalau kita lihat kepada DUN bayang lepas saja. So mungkin itu meyakinkan untuk Datuk. Yalah, yang ini satu. Yang kedua ialah semasa kita turun padang, kita melawat pengundi-pengundi di bayang lepas, dan memanglah saya nak katakan banyak aduan saya terima. Mereka tidak puas hati kerajaan DAP itu pembangunan yang diadakan di bayang lepas, terutamanya di Teluk Kumbau. Memanglah kemudahan fasiliti memang tak ada. Ada 5-star punya hotel, tetapi kemudahan seperti pejabat pos pun tak ada, bank pun tak ada, petrol kios pun tak ada, market yang lebih moden pun tak ada. Oleh itulah ini kali lah ini dia mereka Baru bunyi. Soalan kedua, kerjasama dengan BN, tetapi time PRU 15 tak ada BN bersama dengan PH. BN bertanding stand alone, manakala PH juga stand alone. Kali ini BNPH dipanggil BNPH. So BN akan bantu PH. So adakah ini akan beri kelebihan besar? Dan adakah ini potensi yang jelas untuk PH menang di DUN bayang lepas ni? Dominic Rizka. Tentulah kita yakin kita akan menang dengan majoriti yang besar lah di kawasan bayang lepas ini apabila terbentuk kerajaan perpaduan. Dan saya pun sendiri pun berhadapan dengan masyarakat, kita lontarkan yang kita ini adalah calon kerajaan perpaduan. UMNO, BN dan juga UMNO, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Dan Alhamdulillah di kawasan saya ni kalau lihat sumbangan ataupun gerak kerja bersama kami amat mantap sekali. Sebolehnya kami UMNO ni dia ada trust dia. Dia ada sekitar 3,500 orang ahli dan daripada tahu rumah-rumah, lagi memudahkan kami untuk masuk ke rumah-rumah orang-orang lama dalam UMNO ni. Cuma tugas kami adalah untuk menjelaskan lambang apa yang nak dipangkah. Dan saya bersyukur sangat apabila Dominic masuk di sini. Kami rasa peluang kami lagi amat cerah. Apabila senang nak buat perbandingan antara calon Pakatan Harapan dengan calon daripada Perikatan Nasional yang menggunakan lambang Perikatan Nasional. Orang tak confused dah. Bukan nak cerita pasal bangsa apa tak, tapi itulah situasi dia yang berlaku apabila komposisi kaum itu sebenarnya amat penting dia ambil kira untuk pencalonan wakil-wakil rakyat. Itulah yang paling penting sebab orang kampung melihat penduduk di sini adalah dia masih lagi semi urban dan kebanyakannya kawasan-kawasan adalah kawasan kampung. Dan mereka nak servis itu adalah servis daripada wakil rakyat yang dekat dengan mereka. Kalau kata selain pada Melayu untuk servis di sini amat susah. Ya. Amat susah. Nak pergi surau, nak pergi masjid, matilah, kenduri lah. Dan lepas tu masalah dia tak sama dengan Melayu di bandar. Melayu di bandar ni bubuh pemimpin macam mana pun saya rasa mereka tak ada masalah sangat. Tapi Melayu-Melayu di kampung ni perlukan perhatian yang khusus. Jadi dalam pilihan raya ini kalau bergantung kepada keputusan pilihan raya yang lepas, walaupun Wabi Bahtiar menang 200 lebih, tetapi itu masih ya, itu masih tidak menggambarkan keadaan yang akan berlaku selepas ini. Sebab So apakah kelebihan Datuk lihat? Adakah ini sebagai tanda yang cukup jelas bahawa PH lebih berpotensi sebab mereka ada BN ni. Mereka ada pengundi-pengundi UMNO ni yang tegar yang mungkin memberi undi pada mereka. Dominic. Okey, pada pendapat saya ini bukan kekuatan, ini adalah kelemahan. Oh, sebab apa tu? Yang satu sudah buktilah dekat Bagan Serai itu, Padang Serai itu semasa ada PRK kan. Yes. Mereka walaupun mereka gabung mereka kalah juga. Yeah. Itu yang first PRK itu. Yang kedua itu saya kata mengapa ini adalah kelemahan kerana ini gabungan Barisan Nasional dengan PH tidak sepatutnya. Mereka adalah lawan dulu. Oleh itu UMNO tak boleh terima DAP tak boleh UMNO. Oleh itu mereka sekarang bersama-sama
untuk mereka ingat ini adalah kekuatan, tetapi ahli-ahli dia, grassroots dia tak boleh terima. Kerana ini adalah kita katakan kerana sebegitulah DAP dengan UMNO, mereka lawan-lawan sekarang menjadi kawan, yang ini ahli-ahli mereka tidak boleh terima. Mereka kata ini tak ada prinsipal. Oleh itulah kita nampak sokongan daripada yang UMNO. dulu UMNO UMNO, itu yang sokong DAP pun sekarang tukar kepada Perikatan Nasional. Ya, sure. Ya, InsyaAllah. Kita katakan ini memanglah kita tengoklah kata 12 hari bulan Ogos itu kerana semasa kita turun kita pun ada dapat sokongan daripada kita kata dari dulu kita UMNO punya kawan pun sokong kita, MCA, MIC pun sokong kita. So kita katalah ini bukan satu kekuatan, memang itu adalah satu kelemahan. Menarik. MCA pun sama. Memang ada grassroots sana, semasa di bayang lepas mereka pun memperkenalkan diri mereka adalah daripada MCA. Tapi mereka hadir dalam program. Ya, hadir program dan kata kali inilah kita sokong Perikatan Nasional. Wah, okey. Keyakinan yang hebat. Okey. Okey, PN dilihat semakin hebat mencabar kursi-kursi majoriti Melayu. Maksudnya mereka tadi pun Tuan Sri pun sebut yang mereka yakin untuk menawan kursi-kursi majoriti Melayu, termasuk di DUN Bayar Lepas ni. Kerana sini ialah majoriti Melayu, komposisi Melayunya besar. Ia merujuk pada gelombang hijau yang berlaku dalam PRU 15. Boleh katakan hampir majoriti kursi-kursi majoriti Melayu ni mereka menang dengan bergaya ataupun kalah dengan tipis sebenarnya. Kedah antaranya menampakkan mereka menang sampai 30,000, 20,000 majoriti. So adakah kemungkinan gelombang itu akan berlaku kali ini di sini? Walaupun calonnya ialah calon bukan Melayu, tetapi PN sendiri sedang membawa satu gelombang di kawasan kerusi Melayu. Komen daripada Tuan. Okey, saya menyentuh mengenai gelombang hijau. Bagaimana kita nak katakan gelombang hijau akan melanda di DUN Bayar Lepas? Sedangkan statement yang dikeluarkan oleh Parti Gerakan sendiri di peringkat negeri, mereka nafikan gelombang hijau akan berlaku pada kali ini. Maksud dia mereka tolak gelombang hijau tu mungkin disebabkan PAS. Kita guna hijau tu dah sebab PAS. Jadi kesatuan mereka ini nampak teruk sangat. Teruk sangat, dan saya bukan nak berkempen untuk di DUN Bayar Lepas saja sebab di sini bagi saya dah tersilap percaturan apabila meletakkan calon bukan Melayu di sini. Tetapi di kawasan-kawasan di Pematang Pasir, contoh dia, mereka perlu ambil iktibar bahawa gerakan ini cuba menjadi abang besar. Cuba, ialah dalam Perikatan Nasional, parti yang membawa aspirasi ataupun kaum-kaum yang lain ni tak ada. Yang ada PAS dah tentu Melayu dan Islam dia lah. Dan juga bersatu-bersatu pun majoritinya orang Melayu. Mungkin letakkan Dominik di sini adalah untuk bagi kemungkinan adalah untuk bagi Dominik ini berjaya di sini atas alasan orang Melayu masih akan walak ataupun patuh pada pimpinan PAS. Jadi mungkin itulah strateginya apabila Dominik ini dia letakkan di sini. Tetapi bagi saya itu tidak akan berlaku kerana orang Melayu, orang Islam di negeri Pulau Pinang ini akan melihat bahawa ini adalah satu pengkhianatan Parti Gerakan kepada orang Melayu dan Islam itu sendiri. Kita dah tahu dah, kita di Pulau Pinang ini hanya ada 15 saja kerusi Melayu yang boleh kita boleh menang. Tak kira lah kan. Tetapi apabila dia ambil satu, dah hilang 14. Jadi memang kita nak kempen dengan orang Melayu, kita pun sonok juga sebenarnya. Apabila saya pun amanah, kalau yang ini bukan majoriti seat Melayu, mungkin saya tak dapat. Ya. Kan? Jadi kita nak seat Melayu di DUN Bayar Lepas ini dikekalkan. Jadi kita minta supaya orang Melayu di sini kekal menyokong orang Melayu di sini. Tak kira lah parti apapun. Okey, baik, faham. Dan sini ialah kursi Melayu ni. Ini kursi majoriti Melayu, Bayar Lepas. Ini mixed seats. Mix. Malay majority. Malay majority Malay majority lah. Malay majority. Tapi kiranya lebih ramai persentage pengundi Melayu lah kan di sini, betul. Okey, so ada tak kemungkinan gelombang itu akan berlaku sekali lagi di Bayar Lepas kerana sini ramai juga pengundi-pengundi Melayu? I nak buat penjelasan ini adalah Bayang Lepas adalah mixed seats tetapi majoriti orang Melayu. betul. Okay. Dan memang Parti Gerakan
pernah menang 4 penggau di pernah bayang menang lepas di ketika bayang bersama lepas, dengan gabungan Barisan Nasional. Oleh itu seperti dikatakanlah PRU yang ke-15 kita nampak ada gelombang yang sokongan kuat orang Melayu kepada Perikatan Nasional dan memang sokongan ini bukan kekal saja tetapi nampak sudah meningkat dan tambahan pula nak katakan sekarang kita kata bukan gelombang hijau, sekarang adalah gelombang rakyat dan juga termasuk orang bukan Melayu, bukan Muslim pun memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional dengan membuatkan satu referendum lah. Mereka tidak puas hati pimpinan di bawah Anwar Ibrahim. Apa-apa yang telah dijanjikan sebelum PRU yang ke-15 tidak ditunaikan. Dulu kata nak selesaikan isu inflasi, tak dapat selesai. Dia katakan semua harga barang akan turun, minyak akan turun, tetapi tak nampak. Ekonomi, pekerjaan, ringgit, kita punya value semakin merosot. Ini adalah kita katakan yang terutama mereka kata duit tak cukup. Duit tak cukup. Oleh itu ini ada kata tanda yang baik bahawa ini adalah gelombang rakyat, adalah gelombang Perikatan Nasional. Dan akan berlaku di bayang lepas. Ya, dia bukan di bayang lepas sajalah. Saya berharaplah gelombang itu akan diterus kepada ke-3 degree di Selangor, Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan. Yang mana sekarang dipegang oleh PH. Ya. Okey, baik. Isu yang melibatkan penamaan Dominic Lau ni yang bertanding dalam kursi sepatutnya dimiliki oleh PAS ni dan sampai diberitakan disekat untuk hadir dalam program bersama dengan Presiden PAS baru-baru ni. Adakah ini menjadi satu senjata pihak PH sendiri digembar, diwar-warkan, dihebahkan, dibicarakan di kempen-kempen, rumah ke rumah sebagainya, menjadikan Dominic sebagai satu papan panah, diserang bang tak berhenti. Adakah ini isunya yang dibangkitkan? Silakan. Terlebih dahulu saya lahirkan rasa simpati saya lah kepada calon Perikatan Nasional, calon gerakan di sini kerana diperlakukan seperti itu. Jika ianya benar, tetapi jika ianya hanya satu lakonan, macam politik ni macam-macam boleh jadi. Satu lakonan untuk ambil simpati orang Cina untuk bagi gerakan ini menang di sini atas simpati orang Cina. Jadi itu pun boleh jadi juga. Ya. Sebab pada perkiraan tadi adalah Undi Melayu ini, kalau kata berdasarkan pada PIU yang ke-15 tersebut, kita perlukan Melayu mungkin separuh dan undi simpati Cina sedikit dan mereka akan menang. Yang ni politik ini memang kita tak tahu apa tujuan sebenarnya, tetapi jika benar apa yang berlaku spontan, itu yang bukanlah akhlak yang baik, kan? Walaupun kita tak suka dengan Dominic itu, yang tu bukan peringkat di sini. Yang ni peringkat atasan. Macam saya abad tadi maklum tadi, bahawa Perikatan Nasional ini dia bergantung juga kepada pergerakan. Siapa yang nak balancekan dia, perjuangan dia untuk multiracial. Yang ada hanya PAS dengan UMNO yang telah tentu yang majoritinya Melayu. Jadi nak tak nak, pimpinan di Peringkat Nasional, pimpinan tertinggi PAS dan juga Bersatu terpaksa akur dengan tuntutan yang dibuat oleh Presiden Gerakan. Nak buat macam mana? So ada tuan menggunakan untuk serang dia secara peribadi. Dan saya kempen saya di sini, saya tak serang Dominic secara peribadi personal. Tak, saya lebih fokus kepada apa yang saya telah buat selama 5 tahun dan siapa yang boleh servis di sini. Itu amat penting sekali. Lorong-lorong mana orang kampung, tempat mana yang banjir, tempat mana yang biasa kena ribut, tang mana yang rumah yang selalu bumuh terbang. Yang tu saya lebih care lah, dan kebajikan berbanding dengan, bukan saya nak serang Dominic, tak, saya terang pencalonan itu akan membawa masalah kepada penduduk di sini. Ya, baik. Ada pula ceritanya baru-baru ni Datuk disekat. Saya tak pasti. Ada yang menggunakan tajuknya dihalau, ada yang menggunakan tajuknya disekat, ada yang tajuknya tak dijemput. Pelbagai tajuk dimainkan di pelbagai media-media masa yang ada. So, adakah ini dilihat sebagai satu masalah besar kepada Datuk ataupun mungkin memberi peluang kepada pihak lawan untuk menyerang Datuk dalam isu ni? Silakan.
Saya nak katakan ini isu semasa rundingan kerusi ya memang yang dapat ialah ucapkan tahniah, yang tak dapat itu memang kecewa. Oleh itulah kita katakan isu ini sudah settle lah. Isu sudah settle. Tetapi kita katakan sekarang kita tepikan semua isu-isu agenda diri sendiri. Kita semua hanya ada satu agenda Perikatan Nasional, memastikan kemenangan Perikatan Nasional. Ini we have to let us move forward lah. Ya, ini important. Kerana hari pun beberapa hari saja yang kita boleh tarik undi, minta undi daripada pengundi-pengundi di bayang lepas. Dan memanglah saya pun nampak daripada DAP, Ketua Menteri Chow pun katakan ambil berat mengenai isu ini. Saya kata jangan bimbang dia diri sendirilah. Saya dah katakan minta pun juga itu Chow itu, saya dengar ada Ramasamy itu kata itu Maharaja yang diadakan. Saya nak tanya siapa itu Maharaja daripada DAP. Dan juga saya pun dengar ada kabar angin mengatakan exco yang sokong Chow itu tidak dapat menjadi calon dalam PRN itu. Oleh itu kata jangan bimbang Perikatan Nasional, sekarang kita harmoni, kita bersatu, kita berhadap PRN untuk mendapatkan mandat daripada pengundi-pengundi. Tapi saya mintalah Chow jawabkan soalan dua-dua yang saya bangkit tadi. Isu yang disekat tu dah selesai. Ya, memang saya katakan sekarang kita sudah selesai, kita sudah harmoni dan kita move forward lah. Ada yang kata Datuk Dr. Dominic bertanding di sini kursi Melayu seumpama macam tak berani nak cabar kursi DAP. Kenapa tak pergi kursi DAP kan, kata mereka lah. Kata mereka, kenapa tak pergi je kursi-kursi DAP yang ada tu, lawan DAP kalau betul-betul yakin. Okey, itu kata mereka. Saya ulang balik. Jadi adakah ini satu signal yang memudahkan kemenangan PH di sini? Kerana yalah, kalau kursi Cina, kursi majoriti bukan Melayu pun dia tak berani masuk, apatah lagi kursi Melayu yang sebenarnya potensi untuk orang Melayu lebih besar. So, ulasannya. Okey, yang buat statement macam tu, macam mana tadi? Kenapa tak bertanding di kursi DAP? Okey, lupa. Ya. Okey, yang buat statement macam tu adalah orang-orang PAS yang demo sebelum diumumkan senarai calon di Posu 1000. Sebelum masa tu kami pun tak tahu. Kita pun tak tahu apa cerita ada. Dan begitulah yang statement. Kalau dia lihat pada video-video viral, mereka sendiri pun tak boleh terima Dominic ini. Dan saya punya statement yang pertama pun, kenapa sebagai seorang presiden parti yang besar lah, kalau kata nak ikutkan besar, memang satu Malaysia, dan di negeri Pulau Pinang pun dia apa paling besar. Dia 20 seat. Mana boleh lawan? 20 seat, yang lain 10. Besar lah tu. Jadi bagi saya lah, sepatutnya jika dia seorang pemimpin yang hebat, dia akan lawan seorang pemimpin Pakatan Harapan yang hebat. Tapi taktikal untuk selamatkan diri, untuk mungkin bercita-cita nak jadi ketua menteri ke, wallahualam lah, ketua menteri yang pertama di kawasan Melayu di sini kan. Itu kita tak tahulah. Tapi langkah tersebut saya lihat sebagai tak kenalah dengan status dia. Saya tiba-tiba datang seorang presiden lawan saya rasa aku ni jadi underdog lah. Okey. Kan? Kita pun tak berani. Kita pun takkan dia tak ada intelijen. Takkan dia tak ada strategi. Jadi saya kerahkan anak-anak buah saya, jentera-jentera kami supaya all out berkempen, all out supaya orang-orang kita keluar mengundi beramai-ramai. Kita tak tahu apa strategi dia pada last minute. Jadi bagi saya mungkin satu kelebihan kepada kami di sini, tetapi satu kehampaan lah kepada penyokong Perikatan Nasional. Jadi saya minta lah, yang mana yang kecewa tu, yang frust tu dengan keputusan Dominic di sini, dah kena ingat keputusan Dominic di sini bukan setakat dia saja. Pimpinan parti-parti you all, tolonglah pangkah Pakatan Harapan. So katanya tak beranilah untuk mencabar kursi DAP. Jadi adakah ini satu signal bahawa gerakan sukar untuk membantu PN di Pulau Pinang? Sediakan.
Memang saya tak setujulah orang kata kita tak berani melawan DAP. Memang perspektif DAP itu lawan yang terbesar hanya Parti Gerakan saja. Dan seperti PRN yang kali ini kita Gerakan bertanding 19 kawasan di Pulau Pinang dan 11 kerusi itu lawan DAP. Oleh itu macam mana dikatakan kita takut nak lawan DAP. Yang ini satu. Yang kedua, saya ingat lagi semasa saya ambil alih sebagai Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia 2018, apa-apa pernyataan saya keluar itu memang DAP tengok pun tak tengok. Dia kata, ada relevan lagi ke? Ada lagi ke Parti Gerakan? Tetapi masa kini, saya punya statement belum keluar, dia punya cyber team sudah siap sedia buatkan attack kepada gerakan. Inilah kita katakan ada banyak tuduhan-tuduhan yang tak ada bukti punya untuk menjatuhkan image Parti Gerakan dan Perikatan Nasional saja. Oleh itu you katakan kita tak berani lawan DAP, ini tak betul lah. Kerana mereka memanglah apa-apa statement kita, macam isu kita, dalaman dia pun ambil berat untuk ambil kesempatan attack Parti Gerakan dan Perikatan Nasional. Jika kita not relevant, jika kita tak kuat, then memanglah dia tak payah abaikan, dia tak payah pedulikan. Okay. Tapi Datuk sendiri kenapa memilih di sini? Memang seperti saya katakan, Bayang Lepas itu dia adalah satu mixed seats tapi dengan majoriti orang Melayu. Tetapi tengok demografik Bayang Lepas itu, ini adalah reflect, ini adalah demografik Malaysia. Orang Melayu 60% lebih, orang Cina 20% lebih dan orang India 10% lebih. Oleh itu ini kata demografik, ini adalah Parti Gerakan. Parti Gerakan adalah satu parti non-ethnic political party. Okey. Kita bagi ruang kepada tuan untuk nak menyampaikan apa-apa amanat kepada pengundi di kawasan sini untuk hadir mengundi dengan bijaksana pada 12 Ogos ini dan bangun awal dan sebagainya supaya mereka dapat menerima ataupun mungkin apa-apalah yang tuan nak kempen sikit, tapi semuanya dalam hanya masa 2 minit dari sekarang. Okay, terima kasih Saudara Azrul. Okey, bagi saya amat merayulah kepada semua pengundi-pengundi pelbagai bangsa di Dun Bayang Lepas ini supaya dapat keluar mengundi beramai-ramai pada 12 hari bulan 8 nanti dan pastikan anda membawa kad pengenalan dan sokonglah calon orang kita. Maksudnya orang yang sentiasa berada di dalam kawasan banjir, ribut, hujan dan sebagainya, sebagai pelbagai masalahan boleh dihubungi dan janganlah percaya dengan banner-banner yang letak gambar calon gerakan Domini bersama dengan Abah. Jangan, yang nak buat kerja bukan Abah di kawasan dan bukan juga Domini kalau dia menang mungkin dia hantar pegawai saja, tetapi kalau kita menang di sini, saya sendiri akan turun padang untuk santuni tuan-tuan dan puan sedaya upaya. Jadi ingatlah bahawa ini adalah teritori kita punya kawasan yang perlu banyak lagi perkara-perkara yang diperjuangkan, kesesakan lalu lintas, infrastruktur, pelbagai masalah dan paling yang mencabar adalah kawasan ini adalah kawasan kampung-kampung yang selalu sangat menghadapi masalah perubahan iklim yang perlu saya bantu tangani untuk kehidupan kesejahteraan pengundi-pengundi Dun Bayang Lepas. Jadi saya minta merayu sangat-sangat supaya orang UMNO jangan silap pangkah. Di Dun Bayang Lepas tak ada lambang dacing. Yang ada hanyalah lambang Pakatan Harapan. Kalau kita lihat harapan tu ada tu. Dia ada kapal terbang. Dia ada kapal terbang. Paling-paling tak ada, kalau tak tahu sangat, tengok kotak nombor 2. Nama saya Azrul Mahathir bin Aziz. Okey? Jadi sama-samalah kita mengundi, jangan keliru, jangan rasa cepera kan. Jangan rasa nak pilih-pilih lain lah. Pilihlah calon nombor 2, Pakatan Harapan, calon daripada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pengundi-pengundi Bayang Lepas yang saya sayangi, kali ini memang Perikatan Nasional bertanding di Bayang Lepas dan saya sebagai calon, saya janji bahawa apa-apa manifesto, janji-janji yang saya diberikan di bawah Perikatan Nasional,
kita akan menunaikan dan kita akan melaksanakan. Ini adalah perbezaan yang besar di antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan, apa janji-janji manifesto, mereka tak payah melaksanakan. Mereka hanya bagi satu gambaran yang baik dan dapat undi dan tidak menunaikan semua janji-janji. Saya tetap dekat sini sebagai calon, sebagai Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia, sebagai timbalan pengurusi Pusat Perikatan Nasional juga. Saya memastikan apa-apa janji manifesto-manifesto yang diadakan di bawah Perikatan Nasional kita akan menunaikan dan melaksanakan. Marilah kita bersama-sama berilah sokongan, berilah undi, berilah mandatlah kepada Perikatan Nasional. Jangan lupa 12 hari bulan Ogos keluar undi awal-awal undi kepada Perikatan Nasional. Okey. Alright. Okey. Lancar. Suara pun jelas, padu, terang kan. Terima kasih. Okey. Anda jelas, anda clear, anda dapat jawapannya daripada kedua-dua side. Kami tak akan ulas sama ada yang mana benar ataupun yang mana dibuat-buat ataupun yang mana direka cerita. Anda sendiri menilai, anda sendiri mendengarnya, anda sendiri menghadamnya. Kita telah pun mendapatkan side penyandangnya, Encik Azrul dan juga Datuk Dr. Dominic dari parti PN, dan for sure anda telah pun ketika ini sedang membuat penilaian, sedang menilai siapa yang anda akan pilih pada 12 Ogos 2023. Tuan-tuan, apapun jangan lupa hadir awal, buat tanggungjawab sebagai pengundi dengan bijaksana, pilih yang terbaik antara yang terbaik. Doktor, terima kasih kerana bagi ruang pada kami semua, dan kami doakan yang terbaik untuk Datuk Dominic, juga untuk Azrul, supaya kedua-duanya kalah atau menang tetap teruskan perjuangan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.